Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis yang mulia, yang saya hormati Setiausaha Agung DAP Malaysia, Saudara Anthony Loke. Seluruh pimpinan Parti DAP, rakan-rakan seperjuangan dari Pakatan Harapan, Piliagale, Taimagale, Sakatile, Rubanan dari DAP Derigal, Imbame Sugo, Alur Lembaugo, Dipawali Now Watago, Salam sejahtera, salam harapan. Saya ucapkan kepada semua, distinguished guests, ladies and gentlemen. Hari ini dalam sejarah. 28 hari bulan Oktober, di mana kita saksikan rakyat negeri Perak membanjiri Dewan Kinta Riverfront Hotel untuk menyaksikan pelancaran pengumuman calon Pakatan Harapan, calon DAP Perak yang mewakili Pakatan Harapan dengan misi yang cukup penting sekali. Kali ini, BRU 15 merupakan medan penentuan masa depan tanah air kita yang tercinta. Calon yang bakal diumumkan nanti di atas badannya memikul tanggungjawab amanah yang cukup penting sekali. Mereka membawa amanah bukan saja mandat rakyat, mandat dari parti, tetapi ada 3 misi penting. Yang pertama, apabila mereka turun sebagai calon Pakatan Harapan, inilah masanya kita perlu berjuang berhabis-habisan. Pastikan Harapan menang untuk misi pertama, iaitu hapuskan najis rasuah di Malaysia. Perasuah-perasuah, penyamun negara, hanya satu tempat sesuai untuk mereka. Sama ada Hotel Kajang ataupun Hotel Sungai Buloh. Jika tak mahu pergi jauh-jauh, penjara Taiping pun boleh juga. Misi kedua yang harus kita pikul bersama, iaitu kita sudah tiba masanya. Setelah negara kita merdeka 65 tahun, kita harus memastikan politik asabiah, perkauman dan politik pencacai agama dihilangkan dari tanah air kita ini. Sebaliknya kita tumpukan ke atas fokus kepada urus takbir yang baik. It is the time we must transcend above race and religion to make sure that Malaysia focus on good governance and revive our economy for the people, by the people, and for the people. Misi yang ketiga, negara kita sedang dilanda krisis ekonomi yang sangat teruk sekali. Pagi ini, duit ringgit kita sudah jatuh ke paras 472. Jika BN bencana negara, maksud BN adalah bencana negara. Jika bencana negara menang, ringgit akan jatuh, bakal jatuh 1/5. Waktu itu, inflasi akan hilang atau hilang kawalan. Tidak boleh dikawal lagi. Barang naik gila, duit jatuh, gaji tak pernah cukup. Oleh kerana itu, saya menyeru seluruh rakan-rakan Malaysia, khususnya di negeri Perak Darul Rizwan,
Bangkitlah kita bersama. Undi harapan untuk misi ketiga. Pulihkan ekonomi negara, pastikan kebahagiaan rakyat adalah perjuangan utama Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, tidak pernah Malaysia, sebuah negara yang begitu bertuah, dikurniakan, dilimpah oleh ilahi, berbagai sumber khazanah, tapi di bawah pemerintahan BN dan Perikatan Nasional. Bekalan telur pun tak cukup. Ayam pun tak ada. Nak kata apa lagi bangunan pencakar langit. Nak hantar lagi angkasawan pergi angkasa lepas. Masalah asas rakyat pun kerajaan gagah ini tidak dapat menyelesaikan. Sudah sampai masanya. Oleh kerana itu, kami membawa seorang tokoh bertaraf antarabangsa, iaitu Menteri Kewangan Asia yang terbaik, Dato' Seri Anwar Ibrahim datang untuk bertanding di negeri Perak Darul Rizwan. Tambun. Tambun sekarang sudah ada nama baru. Bukan Ayo, bukan Air, bukan Ayo. Itu untuk pelawak politik. Standard tadika. Yang saya sebut pemimpin bertaraf antarabangsa. Tokoh yang bakal memulihkan ekonomi negara. Tambun ada nama baru. Apa maksud Tambun, saudara-saudari? TAMBUN, tempat Anwar mencari bahagia untuk negara. Faham? Rakan-rakan dari media, besok tajuk utama, Tambun dapat nama baru. Tempat Anwar mencari bahagia untuk negara. 为人民寻找幸福的地方，就是丹本的意思。Malam ini kita akan pilih, akan umumkan calon-calon kita. Jangan lupa, we are from the people, by the people, and for the people. Dari rakyat, untuk rakyat, dan demi rakyat. Oleh kerana adalah wajib setiap wakil rakyat DAP khususnya dari negeri Perak perlu memenuhi menjadi 3 kriteria. YB ada 6 jenis. Apa itu YB? Ramai orang tak faham. Panggil saja YB. Ingat jalan pun ada angin. Tak boleh. Kita kena bertapak di atas bumi yang nyata. Tak boleh. YB calon Pakatan Harapan kena 3B. Apa itu 3B? Berhikmat, berbakti, berjasa. Jika kamu tak mampu untuk berhikmat, berbakti dan berjasa, lebih baik gulung tikar. Jangan bazir masa rakyat. Ini adalah amanah yang cukup penting sekali. Oleh kerana itu, apabila anda bergelar YB, anda kena memenuhi geraran itu. Iaitu yang berhikmat, yang berbakti, dan yang berjasa. Berjasa bukan untuk anak, bukan jasa untuk isteri. Macam Najib. Tak ada, tak boleh. Itu kasut, jilat tak boleh. Jilat, pucit, tak boleh. Kita kena berjasa untuk rakyat. Itu 3 jenis yang berhormat untuk Pakatan Harapan. Ada 3 juga. Bukan kita, mereka. Saya pun tak nak sebut. Ada 3 jenis YB lagi. Itu apa 3B? Yang bangang. Yang bahlo. Yang bodoh. Jangan jadi YB macam itu. Ramai juga di sebelah sana tu. Kita semua tahu. Kaki fitnah pun ramai. Ada satu parti sudah kalah tak tahu berapa kali lah. Sebenarnya, saya tahu saudara Lim Guan Ying
Beliau kini menjadi seorang jutawan. Mengapa dia boleh jadi jutawan tau? Bukannya dia buat bisnes besar. Dia jadi jutawan hanya kerana satu saja. Dia menang kes fitnah. Ramai pemimpin PAS bayar saman fitnah. Seorang 200,000, seorang 300,000, seorang 200,000. Lee Kuan Yew jadi jutawan kerana hasil sumbangan daripada parti PAS. Semua fitnah. Kita punya penasihat, Datuk Ngee Koo Ham, dia lagi hebat. Dia menjadi lebih kaya 85,000. Siapa bayar dia? Bukan saja parti PAS. Yang bayar dia, yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri. Kalah kes fitnah kepada Datuk Ngee, bayar dia RM85,000. Jelas terbukti. Sebelah sana, sama ada yang bahlul, yang bangang, ataupun yang bodoh. Kita jangan. Ini merupakan satu yang baik. Pepatah Melayu kata, yang baik dijadikan teladan. Yang buruk dijadikan sempadan. Betul? Malam ini, bakal-bakal calon yang akan diumumkan oleh Setiausaha Agong kita, semua layak untuk menjadi yang berkhidmat, yang berbakti dan yang berjasa. Ini adalah sangat penting. Misi kita yang kita pikul bukan untuk diri kita. Tetapi kita kena pastikan apabila kita turun ke medan perang, pasukan ini kena bersatu, sehati, sejiwa. Bukan saja kita menangkan DAP, menangkan amanah, menangkan parti keadilan, menangkan kawan kita parti muda. Hanya keempat-empat parti ini mencapai kemenangan 100%. Baru boleh kita, tadi saya kata Tambun sudah ada nama baru. Tapi Tambun adalah titik permulaan. Dari Tambun kita menuju sampai ke Ipoh. Dari Ipoh kita sampai ke Putrajaya. Kita perlu setiap anda menggembering semua tenaga. We have to unite all forces together. Because I believe we are stronger together. Dato' Sri Anwar bin Ibrahim adalah satu-satu calon yang layak untuk jadi Perdana Menteri. Kerana pada 19 hari bulan November, apabila kita keluar mengundi beramai-ramai, nak pastikan Pakatan Harapan menang, pertama, saudara-saudari kena bekerja keras untuk memastikan jumlah peratusan mengundi melebihi 75%. We need a voting rate above 75% to achieve a formidable, convincing majority dalam Dewan Negeri Perak dan juga Parlimen seluruh Malaysia. Ini bukan target yang tak mampu kita capai. PIU 14. Kadar pengeluaran pengundi is 82.8%. Let us remind everyone, brothers and sisters, we have done it before and we can do it again. Yang penting, kita kena pastikan seluruh anggota parti, penyokong-penyokong kita keluar mengundi beramai-ramai. Dan yang kedua, pastikan kita kongsikan, viralkan semua maklumat ataupun video yang kita, media team yang buat, pastikan dia viral supaya rakyat mendapat maklumat yang jelas. Kerana setakat hari ini, petang ini saya masih menerima telefon. Ada orang tanya saya, anak saya belum daftar jadi pengundi. Mana
pergi mau daftar. Nak pergi post office ke? Nak pergi SPR. Jangan ketawa. Ramai memang tak tahu. Kali ini ada pengundi baru hampir 6 juta orang. 6 juta akan menjadi penentu kemenangan. Oleh kerana itu kita kena pastikan setiap rakyat mendapat maklumat yang betul. Siapa saja khususnya untuk penonton online yang sekarang sudah mencecah angka 5,000 orang. Menonton sekarang online, pastikan tak payah lagi daftar. Anyone is above 18 years of age, you are automatically entitled to vote and vote for Harapan. Saudara-saudari sekalian, 3 misi kita, jangan kita lupa. Pertama, pulihkan ekonomi negara. Kedua, hapuskan rasuah. Ketiga, hilangkan tolak politik osobiah, perkauman dan juga pencacai agama. Hanya dengan budaya politik baru yang diangkat, yang dijulang oleh Pakatan Harapan, Malaysia baru boleh menjadi sebuah negara yang betul-betul maju, makmur, aman dan progresif. So long that if we cannot, jika kita tidak terlepas daripada terjerat oleh politik perkauman yang diambil oleh sebelah itu, negara kita akan terus terjerumus dalam kancah kemunduran. Bayangkan, masih ada lagi presiden parti pencacai agama. Mereka kata, yang rasuah tak apa, asalkan dia Melayu Islam. Tak apa. Bayangkan, racun ini dimasukkan dalam otak anak-anak kita. Rasuah itu tak apa, asalkan dia Melayu Islam. Ada juga penyamun yang beritahu anak-anak kita, curi duit tak salah. Rasuah itu halal. Malu apa, bosku? Bayangkan, besok saudara-saudari, anak kamu curi duit isteri kamu, anak kamu lepas kena marah, dia balas kepada ibunya, "Ama, Ane, Najib beritahu saya, curi duit tak salah, malu apa?" Inilah budaya yang dibawa oleh bencana negara, BN. Ada juga penunggang agama yang menjadi macai mereka. Oleh kerana itu sudah tiba masanya. Malaysia baru bakal lahir pada 19 hari bulan November ini. Bayangkan 20 hari bulan November, Dato' Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah di Istana Negara menjadi Perdana Menteri Harapan untuk Malaysia. Ini adalah misi kita, ini adalah visi kita, ini adalah perjuangan keramat milik kita semua. Memang semangat berkobar-kobar. Semangat membara. Ini adalah satu petanda yang baik untuk menuju ke kejayaan yang lebih gemilang. Saudara-saudari sekalian, kita semua tahu masalah kita, kita jelas dengan misi kita, dan malam ini nanti kita nantikan berita yang sedang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia. RTM pun nak buat live ni, Radio TV Malaysia. Sebelum itu orang kata dia rehat tunggu mati. Tapi tak ada. RTM Radio TV Malaysia. Kita pastikan supaya negara kita terus maju dan DAP khususnya kepada kawan-kawan Melayu, maksud sebenar DAP, apa maksud DAP? Ramai tak tahu. Ada juga pencacai agama. Ada pernah tengok wayang hantu. Biasanya penipu akan beritahu, "Ane, Ama, jangan pergi sana, sana ada hantu, sana ada hantu, jangan pergi, sana ada hantu."
Sebenarnya hantu sebenar dia lah. Biasa macam tu. DAP tak payah takut. Inilah parti keramat milik anak Malaysia. Malam ini kita akan umumkan satu barisan. Barisan calon yang terdiri daripada Melayu, Cina, India. Melayu anak kita. India anak kita. Cina anak kita. Mengapa kita nak sudikan ataupun melacurkan diri kita dipecah belahkan? Bayangkan betapa baiknya di bawah payung Pakatan Harapan Melayu, Cina, India bersatu. Melayu, Cina, India hidup sebagai satu keluarga. Melayu, Cina, India sebagai sanak saudara. Inilah Malaysia. Inilah Malaysia yang sebenar. Mengapa kita nak sudikan diri kita dipecah belahkan? Inilah racun osobia yang ditaburkan oleh Parti Bencana Negara dan Pencacai Agama. Jangan kita termasuk dalam perangkap sebegini. Bayangkan, mutu, ahli, akal, kita kawan selama-lamanya. Kita keluarga selama-lamanya. Kita sanak saudara. Kita adalah satu keluarga. Kita memang boleh. Sekiranya saudara-saudari perhatikan tadi, sejak permulaan majlis ini, kami sengaja mengaturkan saudara Siva Kumar mengucap sepenuhnya dalam bahasa Tamil. Saudara Nye Kuham berucap sepenuhnya dalam bahasa English. Dan saudara Kawo ucap dalam bahasa Cantonese dan Chinese. Saya pula ucap dalam bahasa kebangsaan. Lihat, inilah Pakatan Harapan. Kepelbagaian adalah kekuatan kita. Kepelbagaian adalah keistimewaan kita. Diversity is our strength. And unity in diversity is the only way forward for a beloved nation. We are no longer Malay, Chinese, and Indian. We are all Malaysian. Malaysians should love each other, take care of each other, because only that we are stronger together. Inilah yang membezakan kita daripada bencana negara dan pencacai agama. We are different. Don't say that everyone is the same. Don't say all political parties are the same. We are not. We are DAP. Dalam bahasa Melayu, DAP, Democratic Adil Peduli. Dalam bahasa English, DAP means delivered as promised. Untuk MCA, nama sebenar dia, MCA Make Chinese Angry. MIC, the real name is Make Indian Cry. Pui. Semua ini penipu betul. Penyamun, penipu, pengkhianat. Dan waktu inilah kita simpan pengkhianat, penipu, penyamun. Sama dalam penjara Taiping atau kita hantar masuk dalam muzium negara. Malaysia baru bakal memula dari tanggal 19 hari bulan November. Marilah kita menggembleng tenaga. Let us rise together. Undi harapan demi Malaysia. 让我们团结起来，展现人民的力量，让希望重新起航，国家再创辉煌。而这一切将从今天晚上开始。行动党所有的8国19州的候选人将承载任重道远我们的3大使命：第一，重振国家经济；第二，扑灭贪污；第三，铲除种族政治，扑灭神权政治，让马来西亚团结起来，走向康庄大道。大家出来投票，国家重返正道。大家出来，1人1票，我国走上正道。1119，大家一起救，救什么？救马来
siap. So let us rise together. We know that everyone is waiting for our Secretary General to make the important announcement. This is the time. Inilah masanya. Sekian terima kasih Roman Nandri. 谢谢大家。